الله وبركاته. كتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. InsyaAllah bagi memberkati majlis kita pada pagi yang mulia ini, sama-sama kita melantunkan selawat tafrijiyah. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan barakah pada waktu duha yang mulia ini, serta Allah Ta'ala mengeluarkan kita daripada sebarang musibah dan masalah, dan Allah Ta'ala meluaskan rezeki kita dalam kehidupan kita, serta dikurniakan ketenangan serta pemakbulan doa munajat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم تسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. InsyaAllah kita menyambung pengajian daripada kitab Ayyuhal Walad, nasihat Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya serta kita mendapat barakah dan manfaat daripada kitabnya yang mulia ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Iaitu masih lagi dalam menyambung nasihat yang ketiga. Ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan pada perenggan yang kedua. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, umpamanya kalau seseorang ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi, dan dia pula adalah seorang yang berani dan sangat pandai dalam peperangan. Lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerangnya. Maka apa pendapatmu, apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tanpa menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Sudah tentu tidak. Segala senjata itu baru bermanfaat apabila ianya digunakan oleh tuan yang memiliki senjata itu. Maka begitulah keadaan seseorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah ilmu,
tetapi ia tidak beramal dengannya, maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah diamalkan. Samalah pula keadaannya dengan seseorang yang diserang sakit demam panas dan sakit kuning, yang biasanya ia dinasihatkan meminum ubat sakanjabin dan juga kashkab, yaitu sejenis ubat-ubatan campuran daripada cuka dan madu ataupun apa jua yang manis yang dicampur dengan yang masam. Maka tidak akan hasil sembuhnya kecuali dengan meminum ubat tersebut. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kata Al-Imam Hujjatul Islam, berkenaan dengan seseorang yang hidupnya dalam keadaan mencari ilmu, tetapi dia tidak beramal dengan ilmu yang telah diperolehi olehnya, maka diperumpamakan orang yang seperti ini dalam keadaan dia sakit tetapi dia tidak suka makan ubat. Dia sakit tetapi dia tak nak makan ubat, walaupun dia tahu dan dia tahu bagaimana untuk menyembuhkan penyakit. Kita sakit kulit, pergi jumpa doktor pakar kulit, maka doktor pakar kulit beritahu pada kita ni sakit ni enzima ni ataupun sakit skabis ni, kena beli ubat sapu, kena sapu pada bahagian yang datar. Kita pun tahu dan kita beli ubat tersebut, walaupun mahal kita beli, dan kita tahu cara menggunakan ubat tersebut. Lalu bila kita balik setelah sebulan 2 bulan, kita datang balik jumpa dengan doktor dan kita marah pada doktor ini. Kita kata, doktor, saya dah jumpa doktor bulan lepas, dah beli pun ubat yang doktor suruh saya beli, tapi kenapa sakit saya makin teruk? Maka doktor pun tanya kita, kamu dah sapu ke ubat pada tempat tersebut? Tak, saya tengok je ubat tersebut, tenung je ubat, 3 kali sehari saya tenung je ubat tersebut. Maka doktor dia tak akan bagi dah ubat sakit, dia bagi ubat gila. Dah, ni gila punya orang. Jadi begitulah perumpamaan orang yang sakit jiwanya, dan dia tahu bagaimana untuk merawat hatinya yang gelisah. Dia tahu bagaimana untuk merawat hatinya yang jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak solat, tetapi dia tidak mengerjakan ketaatan. Maka orang ini adalah orang yang gila, yaitu mereka mengetahui yaitu ilmu-ilmu agama, tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu tersebut. Nanti kita akan sebutkan yang disebut sebagai ilmu tanpa amal itu adalah gila, yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi begitulah keadaannya. Maka ilmu ni tidak, dia mesti kena beramal. Maka disebut dalam satu syair dalam bahasa Parsi, karmatu hazari ritlun hama baimai tama nafuri nabashadat syaidai. Betul-betul aku baca pun tak tahulah bahasa Parsi. Kok sini ada orang pandai bahasa Parsi, tolong beritahu. Tapi yang saya dapat daripada guru saya, begitulah bacaannya. Karmatu hazari ritlun hama baimai tama nafuri nabashadat syaidai. Artinya, seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, satu kati ini lebih kurang 600 gram. Jadi kalau ditimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Jadi arak ni mabuknya bila kita minum arak. Dan arak ni haram bukan kerana nama dia arak, bukan kerana nama dia kasbot, bukan kerana nama dia tiger wing ke apa ke, bukan kerana nama. Arak itu haram, tetapi disebabkan kerana arak itu sifatnya merosakkan akal. Itu kita kena faham. Jadi arak ni haram sebab merosakkan akal. Kerana agama ni dia datang untuk menjaga kemuliaan akal yang waras. Kemuliaan akal yang waras. Maka haram arak adalah kerana merosakkan akal, bukan kerana nama. Tukarlah nama apa sekalipun, maka atas nama, atas kesan yang merosakkan akal, maka ia adalah haram di sisi agama kita. Walaupun atas nama apa, contohnya samalah juga ada orang tanya, ustaz, apa dalil dadah tu haram? Dadah tu haram, apa dalil? Tak ada pun dalam Quran sebut dadah tu haram. Mana ada Quran sebut yang diharam adalah arak. Dadah tak sebut dalam Quran. Hadis pun tak ada sebut tentang pengharaman dadah. Jadi hati-hati sekarang ni pun penagih dadah pun minta dalil. Penagih dadah pun minta dalil. Dia kata apa dalil? Kan diharamkan dadah. Maka dalilnya adalah kesan yang sama dengan arak.
merosakkan akal. Tak kiralah nama dia syabu ke, pil kuda ke, ekstasi ke, ais ke, apa ke nama dia, maka haramnya dadah disebabkan kerana merosakkan akal. Seperti mana haramnya ketum, air ketum, bukan kerana nama dia tidak, tapi kerana dia merosakkan akal. Dia rebus ketum tu, dia campur macam-macam ubat nyamuk pun dia letak, ubat batuk pun dia letak sekali, maka sehingga merosakkan akal dia, maka menjadi haram. Termasuklah juga ada yang lagi jijik daripada ketum, yang lagi jijik daripada benda ni, sehingga disebut ada setengah tu dia ambil tahi lembu yang panas, yang merubak tu dia cium tahi lembu. Ni lagi jahat, lagi jijik. Lembu pun geleng kepala, aku pun tak cium tahi orang. Orang cium tahi aku. Lembu pun, sebab tu manusia ni kal an'am balhum adal. Kalau teruk sama macam binatang, balhum adal, bahkan teruk, lebih teruk pada binatang. Jadi maka begitulah. Jadi benda ni adalah benda yang merosakkan akal. Arak benda merosakkan akal. Jadi maka diharamkan arak. Kesan dia bukan kesan diri dia saja, tapi kesan melibatkan orang lain. Bila rosak akal ni, kalau dia seorang rosak akal tak ada masalah, tapi dia mengganggu ketenteraman kehidupan orang lain. Bila dia bawa kereta, dia aksiden, dia langgar orang. Oh, ni ada seorang ustaz, tak sampai sebulan rasanya, 2-3 minggu lepas, pergi kuliah subuh, kena langgar oleh orang mabuk. Seorang tu dah memang mabuk, tak sedar diri, dah duduk sebelah dia. Yang bawa kereta 50-50, dah mabuk, langgar. Ustaz tu nak pergi on the way kuliah subuh. Jadi nak katanya kesan dia melibatkan orang. Jadi maka dengan sebab itu mabuk arak. Bukan kerana nama dia, jadi maka kerana sifat dia yang, jadi apa sahaja yang berkait dengan arak, memang kita faham apa sahaja yang berkait dengan arak haram. Jual beli arak haram. Termasuklah menguruskan jual beli arak pun haram. Datuk orang bekerja dekat kedai ada yang jual arak. Maka disitulah pentingnya adanya masyarakat yang faham. Setengah masyarakat, setengah penduduk komuniti dia kalau ada satu-satu kedai yang buat jualan arak, dia orang akan hantar bantahan. Saya pernah di Selangor ni ada beberapa tempat yang kawasan majoriti Islam yang dia orang akan hantar bantahan ke kedai-kedai runcit yang menjual arak. Sebab kuasa jual beli itu ada pada orang Islam. Dan diakur, dia pun tarik, dia tak jual. Dia tak jual di kedai dia secara terang-terangan. Kenapa? Sebab kerana mereka kesian dengan anak-anak penduduk taman mereka yang bekerja di kedai tersebut, terpaksa pegang arak, buat jual beli arak, pakai tudung Islam dalam keadaan. Kerana itu melibatkan jual beli arak ni, maka berdosa. Haram, dosa. Jadi maka dengan sebab itu ini di antara pentingnya kita faham berkenaan dengan arak. Hatta kata guru saya, nak isi tangki lori bawa arak pun haram dah. Kita kerja pam minyak, biar dia isi sendirilah. Jangan kita buat bayar, nanti saya tolong isikan. Tu pun dah haram dah. Dari sudut kita menolong dalam perkara kerosakan. Jadi kata di bawah satu syair ini maksud dia apa dia? Setengah ulama mentafsirkan maksud syair dalam bahasa Parsi ini, iaitu arak ini mabuk bila minum saja. Bila kamu tak minum, kamu tidak akan mabuk. Begitulah dengan ilmu. Ilmu tidak akan mabuk dengan ilmu, melainkan setelah beramal. Mabuk ilmu tak sama dengan mabuk arak. Mabuk ilmu ni makna bila kamu dah rasa seronok dengan ilmu, lazat dengan ilmu, ketagih dengan ilmu ini, apabila kamu beramal dengan ilmu tersebut. Ya kita ni jadi ketagih, jadi ahli pengajian. Bila kita datang ngaji, mula-mula datang tak berapa seronok mana, tapi bila datang tengok kawan-kawan pun datang, dia rasa seronok. Mula-mula jadi mustami', pendengar sahaja. Tapi bila tengok kawan-kawan bawa kitab pula, kita pun bawa kitab, seronok pula bawa kitab. Jadi sambil-sambil mengajar, sambil-sambil tengok kitab. Tapi tengok orang yang mencatat pula, kita tak rasa nak mencatat, jadi dia seronok pula mencatat. Jadi begitulah kelazatan sesuatu benda itu setelah kita beramal. Jadi kalau setakat kita tengok orang buat tanpa kita beramal, kita tidak akan rasa merasai kelazatan tersebut. Termasuklah apa jua ibadat yang kita tengok orang puasa sunat. Apa seronok puasa sunat? Setelah kita berpuasa sunat baru kita tahu. Kita tengok orang bersedekah, apa kebaikan, apa rasa lazat bersedekah.
Hanya orang sedekah saja dia tahu kelazatan bersedekah. Gitulah juga orang yang memperbanyakkan solat sunat pada setiap harinya. Jadi kalau kita hanya sekadar tengok, kita tak akan merasai kelazatan. Melainkan kita sendiri yang mendirikan solat sunat tersebut, maka akan rasa ketagihan ataupun mabuk kita di dalam satu ilmu itu setelah kita beramal dengan ilmu tersebut. Jadi maka dengan sebab itu pentingnya pada kita beramal. Maka kata Imam Ghazali, jikalau engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu-ilmu itu. Baik, kalau kamu belajar ilmu 100 tahun lamanya, 100 tahun jadi penuntut ilmu, bahkan mengaji 1000 buah kitab, banyaknya pengajian, tapi tanpa amal kamu belum mendapat layak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itulah iblis ni ketua malaikat. Iblis ketua malaikat, alim iblis. Iblis ni makhluk paling alim. Dia bukan sahaja tahu syurga neraka, dia tengok syurga neraka macam mana. Dia lebih alim daripada kita. Kita kenal syurga neraka melalui bacaan kita. Iblis tengok syurga neraka, dia lebih alim daripada kita. Dia ainul yakin, dia yakin dengan melihat syurga neraka ni macam mana. Tetapi iblis dilaknat kerana satu saja tidak beramal untuk tunduk kepada, sujud kepada Adam AS. Itu saja. Kerana itu saja, sombongnya dia kerana itu saja. Bukan kerana benda lain, bukan tak nak sujud pada Allah, tak nak sujud pada Adam. Kita manusia teruk pada iblis tadi. Kita tak semayang langsung, kita memang tak nak sujud pada Allah terus. Ni teruk kita ni, teruk pada iblis. Sampai tak semayang. Kerana apa? Kerana tak nak sujud pada Allah tu. Iblis tak nak sujud kepada Adam. Kata iblis, kalau bab lain aku boleh ya Allah, tapi bab sujud pada Adam, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Aku daripada api sedangkan dia daripada tanah. Ini sombong iblis. Hanya kerana itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia alim. Iblis ini dulu adalah ulama. Alimnya dia. Jadi maka dengan sebab itu disebut tidak beramal dengan ilmu menyebabkan tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alim ni, ada orang alim yang Allah rahmati dia, ada orang alim yang tidak mendapat rahmat Allah. Jadi tak semua orang alim yang hidupnya dapat berkat, melainkan orang yang alim yang benar beramal dengan ilmu. Jadi dalam ulama, kalangan para ulama ni kita kena tengok ulama mana yang beramal dengan ilmu, yang benar-benar ikhlas di dalam beramal dengan ilmunya. Lalu kemudian disebut lagi beberapa dalil-dalil Al-Quran tentang kenapa pentingnya, yaitu beramal dengan ilmu. Dibawakan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, surah An-Najmi ayat yang ke-39, yang bermaksud dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Baik, dibawakan dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dalil wajib beramal, yaitu dalil yang pertama firman Allah yang menyatakan manusia dia akan dapat apa yang diusahakannya sahaja. Kita ni akan dapat pahala berdasarkan apa yang kita buat. Yang kita tak buat, kita tak akan dapat. Yang kita tak buat, kita tak akan dapat. Tapi di sini ada satu persoalan. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang Nabi menyebut apabila mati seorang hamba, mati seorang manusia, maka terputus segala amalnya melainkan 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang mendoakannya. Sedangkan dalam Quran kata manusia ni dia dapat apa yang diusahakannya. Nabi pula cakap, Nabi kata, Nabi bersabda, mati anak Adam, dia terputus amalan, tapi 3 benda dia akan dapat. Mana satu yang betul? Macam bercanggah, tapi sebenarnya tidak bercanggah. Ayat Quran dan hadis Nabi sesekali pun tidak bercanggah. Yang bercanggah kita kerana jahil, itu je. Yang bercanggahnya kita lah sebab jahil, memahami hadis secara jahil. Jadi Quran kata kita dapat apa yang usaha. Sedangkan Nabi kata seorang tu lepas mati tu tak dapat pahala juga. Pahala apa? Pahala sedekah jariah dia tetap mengalir. Walaupun dia tak buat, duduk dalam kubur, mana dia buat? Tapi
Di sini ketiga-tiga amalan ini kata ulama adalah kerana usaha dia sewaktu dia hidup, maka dia layak mendapatkannya setelah dia mati. Dan usaha dia juga. Kerana yang pertama kita tengok sedekah jariah. Sebab apa sedekah jariah ini seseorang itu layak dapat walaupun setelah dia mati? Kerana usaha dia waktu dia hidup. Usaha dia waktu dia hidup, dia yang cari duit, dia yang usaha kena kumpul duit, dan dia korbankan perasaan kecintaan dia pada duit, diinfakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia layak mendapatkan pahala daripada usaha dia waktu dia hidup. Itu usaha dia. Jadi kalau sedekah orang lain pada kita, wallahu alam, ada kata yang sampai, ada kata tak sampai, apa pun boleh buat, tak ada masalah. Boleh buat, moga-moga sampai. Kita sedekah niat untuk mak dan ayah kita pun moga-moga sampai. Sebab jasa mak ayah kita ada atas dunia ni. Maka berkat kita jadi soleh, maka moga-moga mengalir juga kepada mak dan ayah kita. Pun tak ada masalah. Kerana usaha kita, dia besarkan kita, dia yang jaga kita, beri kita makan sehingga kita ni. Maka asbab kerana jagaan dia pada kita jadi soleh, lalu kita buat kebaikan, niat pula pahala untuk mak dan ayah kita pun dapat pahala kepada mereka. Jadi maka dengan sebab itu, apa yang kita usaha buat, iaitu sedekah jariah, layak kita dapatkan usaha kita waktu kita hidup. Ada baru semalam saya tazkirah Jumaat dan khutbah di satu masjid dekat area Pelabuhan Kelang. Jadi sudah kuliah, jadi ada seorang hamba Allah, dia kata, Ustaz, jemaah kita seorang dah meninggal dah, tapi kami terkesan meninggal dengan cepat sungguh. Kalau Ustaz perasan, sebab bulan lepas saya dah pergi dah. Bulan lepas saya dah pergi dah masjid tersebut tazkirah. Dan lepas saya tazkirah khutbah tu, jemaah adalah beberapa orang jemaah diajak kita bergambar. Ustaz, jom kita bergambar. Kita bergambar. Dia kata, Ustaz perasan tak salah seorang yang duk bergambar dengan Ustaz tu dah meninggal dah bulan ni. Dah. Saya kata, cepat betul saya ingat wajah dia. Saya kata, dia pun tunjuk gambar. Tapi Ustaz, kami terkesan. Sebab apa? Sebab dia ni lah yang paling banyak bersedekah ke masjid kami. Dia ni kontraktor. Jadi apa saja masjid nak. Dan yang paling terkesan, dia kata, Ustaz, sebelum dia mati, dia sempat repair semua bumbung masjid kami, lalu Allah matikan dia. Usaha dia. Dia yang cari duit, dia yang sempat buat beramal. Maka saya kata, mengalirlah pahala dia sepanjang orang berteduh di bawah masjid ini, kerana sedekah jariah dia mengalir pahala kepada dia. Ini sebab usaha dia waktu dia hidup. Jadi kalau orang tak usaha dengan harta dia yang Allah Ta'ala pinjamkan, dia tak ada usaha pada cara ni, dia tak layak dapat. Tapi kerana usaha dia layak dapat. Jadi sudah tazkirah, sudah khutbah Jumaat semalam, jemaah tak berani dah ambil gambar dengan saya. Dia kata takut mati awal, Ustaz. Dia kata hari ni kita tak payah ambil gambar dah, Ustaz. Dia kata tak payah, nanti mati pula kita. Jadi maka dengan sebab itu, jadi nak menunjukkan kepada kita betapa begitulah sedekah jariah dia tetap sampai kerana usaha kita. Yang kedua, Nabi kata apa? Iaitu amal ilmu yang bermanfaat. Sebab apa tetap dapat kita pahala ilmu yang bermanfaat walaupun setelah kita mati? Kerana usaha kita. Kita yang cari ilmu, kita yang belajar, balik rumah kita yang pula ajar anak kita. Sebab tu yang terbaik untuk kita ni, muslimat yang terbaik, biar kita yang didik anak kita. Biar kita yang didik anak kita, biar dia pandai agama. Dia sekolah, dia pergi sekolah. Tapi kita ni orang yang mengaji, biar kita didik anak kita. Sebab apa? Nak rebut ruang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau anak kita pandai semayang, sebab kerana mak dapat pahala. Sampai anak ni dia boleh semayang, dia ajar pula cucu kita semayang, mengalir pahala berpanjang. Sebab kita tak ada ruang lain dah untuk memanfaatkan ilmu kita, melainkan pada keluarga kita. Nak mengajar kat depan ni mungkin tak dah. Jadi paling tidak yang dekat ajar anak-anak kita untuk semayang. Malu dah Ustaz, anak dah besar panjang dah, nak ajar pun segan dah. Tak apa, ada cucu, ajar cucu. Beritahu ke anak kita, cucu ni biar mak ajar agama, biar mak nak ajar Quran, biar mak ajar semayang. Kenapa? Kerana kita nak merebut pahala setelah kita mati. Jadi rugi orang yang ada anak cucu tapi dia tak gunakan manfaat untuk dia mengajar. Dia serah pada pihak sekolah je lah. Pihak sekolah ajar macam mana sangat Quran. Anak saya tahu, saya mengajar sekolah rendah dulu.
ajar Quran budak sekolah rendah ni, dia pandai tak pandai, kita kena cepat-cepat habiskan, kita kena ikut silibus. Seorang sehari satu muka surat, setiap hari seorang dia baca. Dah kalau 30 murid, 30 muka surat, Allah, 1 jam je. Mana sempat nak ajar nak betul. Jadi maka dengan sebab itu kita yang kena ajar. Kita yang duduk di rumah sebab nak dapat saham pahala, kerana usaha kita yang mengajarkan anak keluarga kita ni sehingga mereka faham agama. Jadi kalau kita ada anak, gunakan ilmu yang kita ini, manfaatkan untuk keluarga kita. Pesan pada anak kita, anak, mak nak pesan satu, umi nak pesan satu je, kerja apa pun semayang jangan tinggal. Ini ilmu ni. Kita beritahu, kerja apa pun semayang jangan tinggal, kerja apa pun jangan ambil sumber yang haram, jangan ambil sumber yang syubhat, buatlah apa kerja asalkan halal. Maka pesanan dia tu, selagi dia beramal, dia tak makan makanan yang haram, sebab kerana pesanan kita dapat pahala yang berterusan. Jadi maka dengan sebab itu, manfaatkan ilmu kita sebelum kita mati. Jangan kita pandai seorang-seorang, balik rumah kita tidak kembangkan ilmu kita. Tak boleh nak ajar ahli keluarga kita, ajar ahli guru WhatsApp kita. Kita ada guru WhatsApp banyak. Guru WhatsApp banyak, sebarkan ilmu. Satu hari satu ilmu pun tak apa dalam guru WhatsApp kita. Jadi maka sebab itu pentingnya kita ni beramal, iaitu menyebarkan ilmu supaya kita mendapatkan usaha kita itu. Jadi kalau begitulah juga dalam bab yang lain. Tak mampu Ustaz, saya ni seorang diri je duduk, nak ajar siapa pun saya tak ada. Cuma saya ada kelebihan harta. Baik, cari budak-budak mana yang belajar agama. Saya nak tanya yuran bulanan dia. Dia hafal Quran, dia belajar agama, saya nak tanya yuran. Berapa sebulan? Maka kita tanya. Sepanjang dia mengaji, selama itu kita mendapat ruang pahala. Sebanyak dia mengaji, lalu dia mengajar pula ilmu tersebut, dia jadi ustaz, lalu dia mengajar pada masyarakat, sebanyak itu pahala tidak pernah putus kepada orang yang menanggung budak ini. Ini besar pahala, tapi jarang orang buat. Jarang. Orang mengaji banyak susah. Saya pun banyak tolong beberapa orang anak junior-junior kita yang duduk di Mesir, yang kadang-kadang dia orang ni kata, dia orang ni mengadu nak beli kitab mahal. Kitab mahal. Kat sana kitab mencecah 1,000 satu beberapa jilid tu mencecah ribuan ringgit. Jadi cabaran dia orang, duit tak ada. Nak beli kitab, duit tak ada. Jadi adalah beberapa tu yang duduk bagi zakat pada saya, kita pun bagi agih pada budak-budak sana. Ambillah duit ni buat beli kitab, bukan duit saya ni, duit zakat orang. Untuk belajar. Jadi ni besar pahala ni. Sebab tu besar pahala duit kita ni. Kalau ada duit lebihan zakat, ni tanya budak-budak yang sedang mengaji fi sabilillah. Mereka sedang untuk belajar, besar pahala kita. Dapat pahala. Cari ruang-ruang pahala melalui tempat, iaitu benda yang jarang orang usahakan. Maka ini pahala tetap akan mengalir. Orang balik menjadi jadi ulama, jadi orang-orang alim, pahala tetap kita mengalir walaupun kita ni tidak alim. Tetapi kita ni sentiasa mencari ruang untuk memanfaatkan ilmu. Lalu kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, yang tetap mengalir kepada kita, anak yang soleh, doa dia. Sebab apa doa anak soleh ni tetap sampai kepada kita walaupun setelah kita mati? Sebab kerana usaha kita tadi, berbalik pada usaha kita. Anak kita jadi soleh sebab kerana usaha kita. Kita yang hantar dia sekolah agama, kita yang hantar dia ke sini, kita yang duduk nasihat dia hari-hari, kita duduk bebel dia hari-hari. Anak usaha kita, anak kita jadi anak yang soleh, mengalir pahala, sampaikan doa dia sampai kepada kita walaupun kita duduk di alam barzakh. Jadi doa ni masuk, sentiasa masuk. Saat ketika mana kita duduk di alam barzakh, kita tak ada lagi peluang untuk buat amal soleh, tetapi anak kita 8 orang, semua orang yang faham agama. 10 orang anak kita semua yang reti agama, jaga batasan halal dan haram. Sentiasa fikir tentang dosa dan pahala. Maka inilah sebab kerana kita, usaha kita, maka kita layak mendapatkannya. Jadi maka dengan sebab itu pentingnya kita ini bertindak dengan beramal setakat mana kita boleh buat, iaitu sebelum kita sampai satu saat hilang peluang untuk kita berusaha beramal. Bila? Iaitu kematian. Sebab tu ulama dia sepakat, musibah paling besar, bala yang paling besar bukan bala kemiskinan, bukan bala penyakit kecil manis, bukan bala penyakit darah tinggi, bukan jantung, bukan kanser, bukan masalah perceraian, tapi bala dan musibah yang paling besar, sepakat ulama kata, kematian. Matilah musibah paling besar.
Kenapa? Bila mati hilang segala peluang. Nak beramal tak boleh, nak bertaubat pun tak boleh. Saat itu hanya menunggu usaha yang kita buat waktu kita hidup. Jadi sebab tu kalau kita sedih sebab kita miskin belum lagi musibah yang paling besar. Miskin kita atas dunia ni boleh lagi beramal, boleh lagi istighfar, boleh lagi selawat free, tak payah bayar. Kalau kita kata musibah saya sekarang Ustaz, teruknya saya penyakit, semua ada. 3 serangkai ada, 4 serangkai ada, 5 serangkai ada belakang. Nak jatuh, buah pinggang, cik manis, kecemasan pun ada, macam-macam ada. Kecemasan, tahu kecemasan. Jadi semuanya ada. Ada belakang saya. Maka musibah ke? Belum lagi. Kerana musibah yang paling besar kematian. Kita sakit teruk macam mana pun boleh beramal lagi. Tapi orang yang mati hilang peluang untuk dia berusaha. Sebab tu suami kita yang dah mati, mak ayah kita yang dah mati, dia hilang peluang berusaha. Melainkan kita ada lagi untuk berusaha bagi pihak dia. Sebab kerana dia inilah kita masih lagi hidup dalam keadaan yang baik, alhamdulillah, maka dia doakanlah dia. Jadi kalau kita nak anak kita yang sekarang ini kedekut mendoakan kita nak anak kita jadi soleh, salah satunya adalah bermula dengan kita doakan untuk mak ayah kita, walaupun dahulu mak ayah kita orang yang jahat. Walaupun mak ayah kita dulu jahat, dia penagih datang, dia pencuri, mak ayah kita dulu pencuri, penagih, semua jahat ada pada mak ayah kita. Tapi kerana kita ni anak dia, anak tetap anak dunia dan akhirat. Mak ayah kita jahat macam mana pun, dialah mak ayah kita dunia dan akhirat. Mak ayah kita yang penagih, dialah ayah kita sampai akhirat. Jadi sebab itu kalau kita nak anak kita jadi soleh, maka mulakanlah dengan kita ini doakan untuk mak dan ayah kita. InsyaAllah Allah Ta'ala akan jadikan balasannya. Allah Ta'ala buka pintu hati anak kita juga menjadi orang yang banyak berdoa untuk kita, sama ada saat ketika hidup ataupun saat setelah kita meninggal dunia. Jadi kuncinya adalah beramal, bermula saat kita diberi kesempatan. Lalu kemudian dibawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka siapa yang mengharap akan bertemu Tuhannya, maka hendaklah ia beramal akan amalan yang soleh. Maka dibawakan lagi dalil yang lain, dalil Quran yang lain tentang pentingnya beramal. Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Kahfi, orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah di akhirat kelak, nikmat yang paling besar, lebih besar daripada nikmat syurga, kata ulama, nikmat pertemuan hamba dengan Tuhannya. Nikmat kita boleh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana pertemuan kita dengan Allah? Wallahu a'lam. Hanya Allah tahu dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling besar. Sebab tu cita-cita kita paling besar pertemuan kita dengan Allah. Ini cita-cita yang paling besar. Balik kelak kita dapat jumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul, orang yang beriman dia beramal di atas dunia ini adalah kerana dia ingin balik bertemu dengan Allah. Ini iktikad ahli sunnah wal jamaah. Orang yang beriman dia mati dia akan dapat bertemu dengan Allah dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi macam mana kita nak bertemu dengan Allah? Yaitu falyamal amalan salihah, kata Allah, syaratnya adalah beramal dengan amal yang soleh. Amal lagi. Jadi maknanya pentingnya beramal. Nak jumpa dengan Allah pun kena beramal. Tak boleh sekadar cari ilmu, tetapi mesti kena beramal. Jadi pasal apa duduk semayang sungguh-sungguh, sebab apa duduk sujud lama-lama, pasal apa duduk sedekah banyak-banyak, tak ada lain. Aku nak bertemu dengan Allah bila aku mati. Itu je. Supaya apa yang aku buat ni Allah pandang rahmat terhadap kehidupanku di dunia ini. Maka beramallah dengan amal yang soleh. Dan tu nak tahu macam mana amal ni soleh ke tak soleh, maka dengan ilmu lah kita tahu suatu amal ini soleh, suatu amal ni tak soleh. Dengan kita datang ngaji, baru kita tahu, oh rupanya ni amal soleh, ya ni amal ni tak soleh. Jadi semuanya adalah kerana ilmu. Jadi begitulah beramal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-82, jazaa'an bima kanu yaksibun, balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Ayat ini Allah Ta'ala tujukan khusus kepada orang yang munafik. Orang munafik zaman Nabi,
Mereka ni bila sampai seruan untuk berperang pada jalan Allah, puak munafik dia sengaja melengah-lengahkan. Saja puak-puak lengah, nak hantar anak pergi klinik lah, macam-macam lah, nak tengok kebun, nak tengok ni, nak tengok ni. Tujuannya supaya tentera Islam ni boleh pergi berperang dulu dan dia orang ni tertinggal ke belakang, dan adalah alasan nanti tak pergi berperang. Kerana puak munafik ni hati mereka tak beriman, tu je. Sebab tu mereka tak kisah pun, kalau boleh mereka takut mati. Sebab mereka ni sama macam orang kafir. Puak munafik zaman Nabi ni sama macam orang kafir. Zaman kita ni mungkin adalah yang munafik ni, maknanya saja masuk Islam sebab nak dapat bantuan daripada Islam, tapi hati tetap kufur pun ada. Tapi kalau yang di kalangan Islam ni, sebahagiannya, kebanyakannya perangai yang hampir macam munafik, perangai. Tapi puak munafik zaman Nabi ni hati mereka kufur. Jadi mereka ni seronok kalau tertinggal ke belakang. Bila Nabi kata pasal tak berperang ya Rasulullah, kami dah nak pergi dah, tapi sibuk dua ni tertinggal pula ke belakang. Tengok-tengok dah terlepas dah. Dan dia seronok dengan perbuatan demikian. Ini puak munafik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, menangislah berpanjangan mereka di hadapan Allah Taala. Atas dunia ialah seronok sekejap, tapi di akhirat mereka akan menyesal dengan penyesalan yang berpanjangan. Jadi maka dengan sebab itu kata Allah, jazaa'an bima kanu yaksibun, berbalik pada ayat tadi, balasan itu Allah berikan kepada mereka kerana amal yang telah mereka lakukan. Berarti setiap amalan yang kita buat, kita dibalas. Buat baik balas baik, buat jahat balas jahat. Begitulah kehidupan kita dulu. Banyak sangat seronok dengan dunia, menangis panjang di hadapan Allah. Banyak menangis atas dunia, maka bergembiralah kita di hadapan Allah. Sebab tu orang yang beriman, dia banyak bersedih atas dunia, walaupun hidup dia sentiasa terukir senyuman, tapi hakikatnya penuh dengan kesedihan. Di sebalik senyuman yang diukirkan, dia reda dengan kematian anaknya. Dia bersangka baik dengan penyakit yang dia hidapi. Dia bersangka baik pada Allah pada setiap aturan yang menyedihkan kehidupan. Maknanya dia banyak simpan kesedihan, tetapi dalam keadaan dia tetap bersangka baik pada Allah Ta'ala. Ini banyak sedih orang yang beriman, tetapi dia akan dikurniakan kegembiraan yang panjang disebabkan apa yang telah dia lakukan di atas dunia itu. Ini orang yang beriman. Begitulah juga sebaliknya orang yang banyak melakukan maksiat, orang yang buat suatu perbuatan yang jahat, bergembira dengan perbuatan jahat, sombong dengan perbuatan jahat, dia juga tidak terlepas daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian firman Allah Taala yang lain pula dibawakan di dalam ayat suratul Kahfi ayat 107 dan 108. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Jannatul Firdaus itu sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka sudah tidak mau lagi mencari tempat yang lain daripadanya sebagai ganti. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjanjikan surga Jannatul Firdaus. Surga yang paling tertinggi adalah Jannatul Firdaus. Ini paling tertinggi. Sebab itu kata ulama, kalau kita nak minta surga, mintalah surga yang paling hebat sekali. Apa dia? Jannatul Firdaus. Kalau kita nak doa, minta yang paling hebat, jangan minta yang biasa-biasa. Jangan pula kita minta, ya Allah masukkanlah aku dalam surga, ya Allah syurga cak ayam pun tak apa dah. Ni orang tak sungguh doa. Nah, syurga biasa-biasa pun tak apa dah, sipi-sipi je tak apa. Yang biasa-biasa pun okey lah, asal syurga je. Kena minta yang paling bersungguh. Sungguh ni kena minta. Dapat tak dapat, yang tu lain ke. Yang penting yakin kita dapat, tu je. Macam kita kalau dapat bantuan, kita minta yang paling besar sekali bantuan. Dapat tak dapat lain kira, layak tak layak lain kira, minta dulu. Minta dulu kita tu. Kalau dapat bantuan dunia, kita minta dulu. Tapi kenapa saat kita minta syurga, minta lebih-lebih kuat? Jadi kalau nak minta, ya Allah masukkanlah kami ni ya Allah, ahli jemaah surah Ar-Radah ni ya Allah, dalam syurga Firdaus tanpa hisab bersama dengan baginda Nabi SAW di akhirat kelak. Amin. Jadi mana minta sungguh-sungguh. Ni minta pun lebih kan, minta pun kena minta tanpa
hisab. Walaupun kita rasa layak ke aku ni nak dapat tanpa hisab, minta Allah pasti perkenan tu je. Yakin Allah pasti perkenan. Sebab hisab ni pun kita tak sanggup. Hisab ni tak sanggup. Nak kena hisab ni kita tak sanggup. Takut. Dihisab ni takut. Diperiksa, diaudit ni takut. Diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni lagi takut. Audit manusia pun dah takut dah. Audit, GPJ tengok kita buat lesen, takut. GPJ duduk sebelah, kita duduk bawa kereta, tertukar dah pedal minyak dengan brek. Dah, yang mana satu brek, yang mana satu, dah, pedal minyak pun tak tahu dah. Dah, itu sebab apa? Signal dengan wiper pun tertukar dah. Dah, pasal apa? Takut ni, depan ni, padahal bukan malakul maut, baru GPJ. Baru GPJ, dari mana kan itu pun kita dah tak sanggup dah hadap audit dunia. Audit akhirat lagi lah. Audit dunia ni kan baru sikit baru. Tapi audit akhirat ni jangan lagi detail Allah Ta'ala. Allah Ta'ala audit kita bimbang. Ada pakaian yang banyak-banyak kamu beli, kenapa tak pakai? Membazir kan? Semua diaudit. Tu pakaian dan almari yang kita buka, ingat tak kena audit kan? Kena audit. Saya beritahu kat orang rumah saya begitulah. Ada beli pakaian banyak-banyak, tak pakai, saya kata jawab depan Allah Ta'ala. Bukan kita sayang duit nak beli, tak. Tapi jangan sampai kita membazir, beli simpan. Dia balik ni kena pakai, tukar. Ada 5 waktu semayang tukar, 5 pasang pakai. Pagi lah mungkin, tengah hari lagi, pelik suami dia, kata nak mati ke apa ni kan. Yang berubah macam iguana ni, berubah kulit ni. Jadi maka dengan sebab itu, maka apa yang kita diaudit di hadapan Allah titik. Jadi apa yang kita beli yang kita tak guna, Allah Ta'ala audit. Bukan dia suka beli simpan. Beli mangkuk dia buat simpan. Ni kena audit juga mangkuk. Allah Ta'ala tanya, pasal apa simpan tak makan? Suami pakai polistri je makan. Pinggan mahal duduk dalam almari. Bukan jemaah sini lah. Ada muslimat dekat Zimbabwe punya ni cerita ni. Jadi maknanya biar kita guna. Sebab apa? Tak guna ni kena audit di hadapan Allah Ta'ala. Sebab tu saya kata, hisab di hadapan Allah ni teruk. Hisab di sisi Allah Ta'ala ni penat. Hisab di sisi Allah. Tu kalau kita rakyat biasa. Dah, kalau yang menang pilihan raya lagi ya. Yang dapat jawatan lagi ya. Nak kena audit satu-satu. Kamu boleh duduk makan mewah, tapi bagaimana rakyat yang duduk di bawah kamu boleh hidup dalam kemiskinan? Allah kena tanya. Allah Ta'ala akan tanya. Dapat allowance ribu-ribu boleh duduk senang. Maka dalam keadaan begitu, sebab tu Sayyidina Khalifah Umar Abdul Aziz, bila orang berikan sedikit makanan yang agak mewah sikit, menangis dia nak makan. Dia kata, aku makan benda rakyat boleh makan tak seperti aku makan? Menangis. Kita menangis tak dapat jadi calon PRI, contohlah. Menangis kita, nama tak naik. Saya pun kecewa juga ni, nama tak naik. Ingat jadi calon juga. Jadi maka dengan sebab itu, jadi begitulah kehidupan kita ni. Akan ada hisab. Sebab tu nak minta syurga, minta betul-betul, ya Allah, masukkan kami ya Allah dalam syurga tanpa hisab. Kami nak tanpa hisab, boleh masuk terus, insya-Allah. Siapa yang terpilih? Ada yang terpilih akan masuk tanpa hisab. Yang penting minta. Ada yang Allah Ta'ala bukan masuk syurga tanpa hisab. Jadi maka dengan sebab itu yang penting minta. Jadi begitulah kehidupannya, iaitu balasan iaitu yang disebut syurga Jannatul Firdaus. Tapi syaratnya kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mestilah amanu. Pertama dia mesti beriman. Ini jangan silap tafsir ni. Ada orang silap tafsir amanu ni, dia kata amnu. Ada juga. Dia kata, ustaz, dalam Quran ni ada dalil amnu, dia kata. Mana saya kata? Amanu, dia kata. Saya kata mana boleh tafsir suka hati, dia kata. Jadi alladzina amanu, mesti beriman dulu, iaitu beriman dahulu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian setelah beriman, wa amilus shalihat, maka dia mesti beramal dengan amal salih. Tak cukup beriman saja tanpa amal. Jadi maka di sini nak menunjukkan dua syarat penting masuk syurga Allah, beriman dan beramal saleh. Sebab apa Allah Ta'ala dahulukan iman dahulu sebelum beramal saleh? Sebab ada orang yang buat baik tanpa beriman pun ada, tetap tak masuk syurga. Orang yang buat baik tanpa beriman, siapa dia?
Orang kafir yang sedekah, orang kafir sedekah. Ada yang jumpa saya, ustaz nak bagi sedekah pada tahfiz. Ada, bukan Muslim. Sini bukan Muslim. Mari nak beri sedekah. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bagi dia, bila sedekah ni ada ong, dia kata. Ong ni ada tuah. Betul, sedekah satu benda yang amalan sedekah ni hebat tak hebat, Allah Ta'ala pemurah bagi amalan sedekah ini. Allah berikan balasan pemurah Allah walaupun sedekah itu dibuat oleh orang kafir. Ini sedekah. Orang kafir yang sedekah, dia akan dapat keuntungan berlipat kali ganda. Untuk dunia saja, akhirat dia tak dapat sebab dia tidak beriman. Ini sedekah saja. Kalau orang kafir pun buat dapat lipat kali ganda, dia rasa ada tuah, lalu orang yang beriman lagi bertuah. Dunia dia dapat, akhirat pun dia dapat. Jadi maka dengan sebab itu, maka disebut syarat, maknanya orang nak buat baik, nak diterima kebaikannya itu di sisi Allah, mesti beriman. Dah tu ustaz, rugilah orang kafir buat baik. Ya, memang rugi. Rugi sebab apa? Sebab dia juga akan dibakar dalam api neraka Allah. Walaupun dia soleh, walaupun dia baik, dia tak pernah cakap bohong, tak pernah mengumpat orang, maknanya dedah aurat pun tak pernah, contoh. Tapi kerana dia kafir, dia tak layak masuk syurga Allah, kekal dalam neraka Allah selama-lamanya. Ini orang kafir. Tapi walau begitu, kita kena faham, walau begitu, tetap tidak boleh kita menghalang orang kafir untuk buat baik. Tetap. Tiba-tiba orang kafir mari nak sedekah untuk muslimat, dia kata ambillah duit ni, buat bayar ustaz, dia kata. Contohlah, kami nak sedekah duit. Tak boleh ni duit kafir, kami tak boleh terima. Kita pula berdosa kerana menghalang orang buat kebaikan. Menghalang orang buat kebaikan, baik ni siapa yang layak buat baik. Tapi kalau dia orang yang bukan Islam buat baik, doakanlah moga-moga kebaikan ini menjadi sebab terbuka pintu hatinya untuk dia ini mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu tugas kita ni kena seronok orang masuk Islam. Kena seronok orang masuk Islam. Jadi maka dengan sebab itu kesedihan kita kena pandang pada orang bukan Islam ni, sedih melihat dia baik tapi dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ini sedih kita. Jadi kita kena ada perasaan sedih macam tu. Itulah sebab apa? Sebab perkiraan dosa dan pahala ni, iaitu hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi ada orang yang timbulkan persoalan supaya mengelirukan umat. Dia tanya, ada seorang yang berpahaman liberal sekular ni, dia kata apa? Di mana adilnya Allah kalau orang kafir buat baik tetap masuk neraka, kalau orang Islam dia buat jahat tetap dia boleh masuk syurga di pengakhiran? Mana adil Allah? Nak jawab macam mana? Orang tanya kita, mana adil Allah? Orang kafir buat baik masuk neraka juga. Orang Islam dia jahat, dia mengumpat, dia ambil rasuah, masuk neraka juga, cuma tak kekal macam orang kafir, dia boleh masuk syurga kemudian. Lalu dia persoalan, di mana keadilan Allah? Kita nak jawab apa? Maka keadilan Allah itu di mana dia persoalan? Maka jawab seorang ustaz ni, dia kata baik, mudah bahasa macam ni lah. Kita ada dua orang anak kandung kita. Kita mak kandung dia sulung dengan bongsu seorang. Yang sulung ni dia taat segala perintah kita. Dia semua apa yang kita suruh dia buat, tak pernah membantah. Sungguh-sungguh kita sayang sungguh kita. Ada pun yang si kecil ni, yang bongsu ni malas sungguh. Suruh buat ni tak nak, suruh buat ni tak nak, suruh pergi kedai tak nak, sidai kain pun tak nak, semua tak nak. Cuma yang sulung ni satu benda je, dia pertikai. Mak suruh apa pun saya buat semua. Tapi satu je saya nak tanya, mak ni betul ke mak saya? Hanya bab pengakuan saja. Bab lain dia boleh taat, bab jadi baik, bab jadi anak yang taat dia boleh. Cuma dalam bab pengakuan, kata mak ni betul ke mak saya yang tulis ni? Contohlah. Agak-agak kita boleh terima tak pertanyaan ni? Tak boleh. Kamu ni anak apa benda? Mak bela kamu 40 tahun, hari ni kamu tanya tak mengaku mak ni mak kamu? Tak, saya memang tak mengaku mak ni mak saya, walaupun saya baik pada mak. Agak-agak ada tempat ada anak macam ni? Tak ada tempat, dia keluarlah berambus. Ada pun anak yang jahat ini, dia buat jahat tapi dia mengaku lagi kita ni mak dia. Anak kita jahat macam mana, pengagih dadah ke, selagi mana dia ni mengaku kita mak dia, kita sayang dia. Lagi mana dia ni terima kita mak dia, kita sayang dia. Begitulah Allah lebihlah. Bila Allah berikan nikmat pada hamba ni, dah kalau hamba ni kufur pada Allah, tak nak bersyahadah,
tidak pernah mengucap 2 kalimah syahadah, tak nak bersaksi Allah itu Tuhan dia yang berikan rezeki, maka bagaimana dia nak layak masuk syurga Allah walaupun dia baik macam mana sekalipun. Jadi maka dengan sebab itu, itulah hujah akal yang kita boleh sebutkan betapa pentingnya iman dahulu, kemudian dalam keadaan kita beramal dengan amal yang soleh. Yang terakhir dalam Al-Quran, yang terakhir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Furqan ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Surah Furqan ayat yang ke-70 kata Allah, kecuali artinya tidak masuk neraka orang yang bertaubat dan beriman serta beramal dengan amal soleh. Amal lagi kata Allah, syarat untuk tidak masuk neraka iaitu mesti ada iman, kemudian dia mesti banyakkan bertaubat dan mesti banyakkan beramal dengan amal yang soleh. Jadi sebab itu di antara cara kita nak menutup kejahatan kita, ya kita ni banyak buat dosa, banyak buat silap, maka sentiasa tutuplah kejahatan dan maksiat yang kita buat ini dengan bersegera melakukan kebaikan. Itu cara kita nak tutup kejahatan kita, ataupun nak tutup kekurangan ibadat dalam hidup kita, banyakkan buat amal soleh. Salah satu cara yang diajar oleh ulama, kalau kita ni terlewat bangun subuh, ataupun kita ni tertinggal baca Quran sehari, ataupun kita ikutlah, kalau sehari tu kita terluput solat berjemaah, terluput pengajian, maka kata ulama, cara yang paling mujarab, dendakan diri kita ini dengan bersedekah. Contoh, pagi biasa kita bangun sempat sembahyang berjemaah di surau, tapi hari ini tak sempat sebab bangun lewat, maka kita sedekah RM10 sebagai tanda kita ni bersalah. Itu paling mujarab. Dan kalau setiap hari lewat, setiap hari lah dia sedekah, 5 waktu lewat sembahyang RM50. Jadi lama kelamaan syaitan pun akan gerak dia supaya bangun awal, takut sedekah lagi banyak lagi. Dia kata, syaitan kata tak boleh main ni. Ini apa benda ni, lewat sikit sedekah, lewat sikit sedekah, rugi apa ni. Jadi syaitan pun dia tak asuk lah tu. Jadi dia akan asuk kot lain pula. Jadi maka dengan sebab itulah sedekah ni, sentiasa orang kata setiap kejahatan yang kita tersilap mengumpat, sedekah. Tersilap cakap aib orang, sedekah. Tutuplah kejahatan kita ini dengan beramal dengan amal yang soleh, maka insya Allah tidak akan masuk neraka orang yang sentiasa memperbanyakkan amal yang soleh. Maka kita berhenti setakat dalil Al-Quran, insya Allah akan datang kita sambung dalil hadis dan juga dalil daripada kata-kata ulama berkenaan kenapa pentingnya seorang itu dia beramal dengan ilmu yang telah diperolehinya. Jadi ini Imam Ghazali ini dia bawa dalil-dalil Quran baru. InsyaAllah akan datang kita akan sambung dalil-dalil yang lain, iaitu kenapa pentingnya ilmu yang kita perolehi ini mesti kita kena beramal. Jadi setakat itu dulu, insyaAllah apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita hidup dalam negara demokrasi yang menentukan kepimpinan. Yang menentukan kepimpinan yang akan menguruskan agama dan negara kita. Jadi mengundi ini sudah menjadi satu kewajiban. Mengundi ini dah jadi. Tapi kalau kita tak mengundi, maka jawablah kalau kita ada jawapan di hadapan Allah. Tapi kalau nak mengundi, kita nak mengundi apapun, kena ada jawapan di hadapan Allah. Sebab kita balik pada ayat tadi, apa yang kita buat semuanya balik pada Allah Subhanahu wa taala. Tak mengundi mesti ada sebab. Kalau kita ada alasan di hadapan Allah, kita boleh jawab, dipersilakan. Kalau mengundi pula, siapa yang kita undi mesti ada sebab. Jadi maka dengan sebab itu kita buat ini, biarlah ada sebab dan biarlah ada alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan sekarang ini untuk mengelakkan mudarat. Mudarat apa benda? Mudarat daripada orang yang kafir ataupun orang yang bukan ahlinya mendapatkan iaitu jawatan memerintah negara, menguruskan agama, menguruskan pendidikan anak-anak kita, menguruskan kewangan-kewangan kita ini daripada jatuh daripada tangan-tangan rasuah, perasuah, pengkhianat dan sebagainya. Maka pilihlah yang hampir, yang kurang mudarat. Itulah. Jadi kalau kita nak pilih, nak mengundi, kena pilih yang kurang mudarat. Ya, memang semua orang ada kekurangan, tak ada yang ada sempurnaan tu, tak ada. Tetapi apapun kewajipan kita tetap kena mengundi. Tak boleh kita duduk
Kenapa? Kerana inilah yang diajar oleh Nabi kita supaya memilih pemimpin. Memilih pemimpin. Apakah kalau kita tak mengundi itu akan latih jadi pula orang yang memimpin orang yang adil? Lagilah tidak. Jadi maka dengan sebab itu pun kena usaha daripada usaha kita sendiri. Jadi maka dengan sebab itu kok mana pun kenalah mengundi. Kerana itu sebahagian daripada tuntutan agama untuk memilih pemimpin yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini banyak tentang urusan memilih pemimpin. Jadi insya-Allah kalau kita meletakkan agama di depan, insya-Allah pilihan kita adalah pilihan yang terbaik. Tengoklah siapa yang boleh menguruskan agama dengan baik, yang hampir akhlaknya kepada orang yang beragama dan sebagainya, maka kita pilihlah dia sebagai pemimpin. Moga-moga dengan sebab kita ini maka dapat pahala berterusan. Dia menjadi pemimpin yang amanah, dia suruh rakyat dia buat ketaatan pada Allah. Kesan daripada kita undi dia. Tapi kesan kerana kita tak undi, tiba-tiba yang naik itu kafir perasuah. Yang naik itu adalah orang yang menghalalkan arak, yang menghalalkan judi. Maka kesan dia pun kita dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian kita ni setakat nak balik undi. Ujian orang yang jadi pemimpin, dia nak melaksanakan amanah pula. Jadi itu serah pada dia. Kita baru sikit ujian kita. Jadi kita kena mengundilah pokok mana pun. Jangan tak mengundi, tuan-tuan. Anak perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala pandu kehidupan kita, insya-Allah. Jadi setakat itulah saja. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan di bawah sana tu ada kita buat jualan sikit jualan. Jualan kepuk-kepuk.